Testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saya Syahri Abdul Rahman daripada Tadabbur Center dan daripada Multaqa Asatizah dan Duat Malaysia Mursyid akan berkongsi kepada saudara-saudari semua selama 30 minit sahaja mengenai satu kisah ibrah daripada sebuah kisah sebuah empire yang dikoyakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dijadikan Allah empire berkenaan pecah berkecai. Dan Al-Quran menggunakan perkataan yang menarik untuk kita perhatikan, iaitulah perkataan mazaka, yang sering kali diterjemahkan sebagai koyak. Jadi mudah-mudahan kita memberikan makna yang lebih baik kepada perkataan koyak yang kita sedang timpakan, hujankan peluru-peluru hashtag berkenaan kepada negara haram Israel atas apa yang mereka lakukan. Tuan-tuan puan-puan sekalian yang menonton di Facebook Mursyid, Allah Ta'ala menyebut tentang kisah empire yang dikoyak-rabakkan ini di dalam surah Saba, surah yang ke-34 pada ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mazzaqnahum kulla mumazzaq, wa mazzaqnahum kulla mumazzaq, yang bermaksud diterjemahkan sebagai lalu kami, kalau menurut tafsir pimpinan Ar-Rahman Abdullah Muhammad Basmih, beliau tidak menggunakan perkataan koyak, beliau melakukan tugas pentafsiran, iaitulah memberikan makna kepada koyak berkenaan dengan tafsirannya. Kami pecah belahkan mereka berkecai-kecai. Kami pecah belahkan mereka berkecai-kecai. Siapa mereka? Penduduk Sabak di selatan semenanjung tanah Arab. Siapa kami? Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah ayat yang menyebut perkataan mazaka. Dalam Al-Quran ada beberapa perkataan yang merujuk kepada koyak, iaitulah sesuatu yang bercantum dipisahkan, seperti pakaian yang dikoyakkan ataupun kertas yang dikoyakkan. Koyak ini adalah satu perbuatan di mana kita pisahkan dan tidak boleh bercantum. Sama ada anda nak jahit ke, anda nak seletik ke, dia dah tak boleh nak dicantumkan. Itu makna koyak rabak. Dalam bahasa Melayu, dalam kamus Dewan, ia diberikan makna sebagai cari, rabak, sobek, seperti baju yang koyak kerana terkait kepada sebatang paku di dinding. Manakala koyak rabak itu pula merujuk kepada koyak yang panjang atau lebar. Jadi antara perkataan dalam bahasa Arab adalah mazaka. Dan kita akan dapati di dalam Al-Quran ada perkataan ini, ia ketika Allah menerangkan tentang apa yang telah Allah Ta'ala buat kepada Empire Sabak, satu buah kerajaan yang sangat digeruni, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid, sebuah kerajaan yang sangat kuat, dan menjadi bertambah kuat apabila diislamkan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, pemerintah Palestin, dengan pengislaman Malikatu Sabak yang dikenali sebagai Balqis. Bila bergabung Empire Sabak dengan Empire Palestin, menjadi bertambah kuat. Dan hebat tak hebat kerajaan Sabak ini, kita perlu tengok ayat keseluruhan daripada ayat 19. Mari kita faham apa cerita ayat 19 di sebalik perkataan wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Iaitulah dengan kita tengok ayat 19 dan ayat sebelumnya, ayat yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha. Hujan lebat tuan-tuan, mudah-mudahan line okey. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. Sadaqallahul Azim.
Apakah terjemahan ayat ini? Dan di antara tempat tinggal mereka di Sabak, di Yaman, dengan bandar-bandar di negeri yang kami berikan keberkatan, iaitulah Syam. Negeri-negeri yang kami berikan keberkatan, iaitulah negara Syam. Kami adakan beberapa buah bandar yang zahiratan, yang jelas kelihatan dari kejauhan. Maknanya apa? Kalau anda mahu bermusafir daripada Sabak menuju kepada tanah yang diberkati, iaitulah Syam, yang mana senternya adalah Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, pusat pemerintahan Nabi Allah Sulaiman di Palestin. Allah Ta'ala menyatakan, anda tidak perlu menunggu terlalu lama, anda akan terus nampak Quran zahiratan. Daripada jauh anda bermusafir, anda boleh terus nampak bandar-bandar. Maksud bandar adalah kemudahan untuk anda RNR, berehat. Dan kami telah tentukan jarak perjalanan. Maknanya apa? Allah telah bataskan jarak perjalanan orang-orang bermusafir. Dengan singkat saja perjalanan, mereka sudah dapat temui RNR. Bila mereka bermusafir jauh, mereka tak perlu nak menunggu terlalu lama berjam-jam untuk rehat dan rawat, sebab mereka akan terus bertemu dengan qura. Dalam perjalanan yang hampir 1000 km menuju ke Palestin daripada Sabak, daripada selatan tanah Arab menuju ke Palestin, menuju ke Syam. Dulu sebelum zaman Nabi Sulaiman, tak ada RNR ni. Tuan-tuan perlu berjalan untuk perjalanan yang sangat jauh dan memenatkan, meletihkan, baru dapat temui tempat berhenti. Tetapi kemakmuran dan keberkatan yang Allah Ta'ala beri kepada pemerintahan Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala jadikan sepanjang lebuh raya, para pedagang yang menaiki unta nak pergi ke tanah Syam, Allah berikan kemajuan, Allah berikan kekayaan, di mana penduduk Sabak dapat membangunkan pelbagai bandar-bandar untuk menyambut kedatangan orang-orang yang bermusafir. Jadi tak sulit dan tak susah dah orang nak bermusafir jauh. Dulu memang tak menentu, bukan sekadar ada tempat hentian ke tidak, tetapi boleh hidup ke boleh mati untuk berjalan bermusafir jauh 1000 km daripada Yaman menuju ke tanah Syam. Wa qaddarna fiha as-sayr siru fiha layali wa ayyaman aminin. Allah Ta'ala berfirman kepada manusia, Allah Ta'ala memberitahu kepada manusia, berjalanlah pada waktu malam ataupun pada waktu siang dengan aman dan damai. Itu nikmat yang besar Allah kurniakan kepada penduduk Sabak. Tetapi pada ayat yang ke-19, faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum faja'alnahum ahadith wa mazzaqnahum kulla mumazzaq inna fi dhalika laayatin likulli sabbarin syakur. Terjemahannya, maka mereka penduduk Sabak, ya, kerana sombong dan kufur, berkata, wahai Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami antara bandar dengan bandar nak menuju ke Palestin ini daripada Yaman. Dan mereka berlaku zalim kepada diri mereka sendiri, lalu kami jadikan kerana perbuatan derhaka mereka menjadi buah mulut orang ramai. Ahadith, menjadi buah mulut orang ramai, orang bercakap, viral. Sikap mereka yang tidak bersyukur ini telah menjadi viral, telah menjadi sebutan kepada penduduk-penduduk di tempat lain dan generasi terkemudian. Wa mazzaqnahum kulla mumazzaq, dan kami pecah belahkan mereka berkecai-kecai. Apakah tafsiran wa mazzaqnahum kulla mumazzaq? Kalau ikut bahasanya, maka perkataan bahasa Melayu kepada mazaqa ini adalah kami koyak rabakkan, kami koyakkan empire berkenaan. Tetapi apa makna koyak? Yang telah menimpa orang terdahulu. Sebelum kita mengharapkan ia berlaku kepada negara haram Israel itu, ia pernah berlaku kepada penduduk Sabak. Maka para ahli tafsir memberikan penjelasan, ya, seperti apa yang dijelaskan oleh Ibnu Ashur rahimahullah dalam At-Tahrir wa Tanwir, di mana beliau berkata,
Ini adalah perkataan mazaka yang merupakan perumpamaan. Allah Ta'ala menyebut dalam bentuk kiasan, iaitulah dengan perkataan mazaka, kita terjemahkan sebagai koyak. Ia adalah satu bentuk perumpamaan di mana seumpama satu pakaian yang dikoyak dan dipisahkan tidak dapat dicantumkan. Itulah yang telah berlaku kepada penduduk Sabak. Kata Ibnu Ashur, ada 10 kabilah. Ada 10 kabilah di dalam selatan Yaman ini. Kabilah-kabilahnya kesemuanya ada nama masing-masing, tetapi Allah pecah belahkan mereka sehingga perpecahan itu perpecahan yang tidak dapat disatukan sama sekali. Masing-masing telah membawa diri ke seluruh tanah Arab, meninggalkan Yaman pada waktu itu, sehingga perpecahan yang berlaku itu menjadi mithalan dalam syair-syair Arab. Orang-orang Arab apabila nak mengajar anak didik mereka jangan berpecah belah, mereka akan jadikan cerita Sabak sebagai tamsilan. Awak jangan berpecah belah macam penduduk Sabak. Itu ada dalam syair-syair Arab, itu ada dalam pertuturan-pertuturan orang Arab, di mana cerita orang Sabak berpecah belah, 10 kabilah tidak lagi bersatu, dan ia bermula daripada masing-masing, ya, sudah tidak hormat antara satu sama lain, masing-masing sudah mahu jatuh menjatuhkan. Mereka memang sampai ke hentian-hentian dalam perjalanan ke Palestin tadi, tetapi sampai ke satu tahap, kata Buya Hamka, mereka rasa bosan dengan nikmat berkenaan, macam Bani Israel yang bosan dengan nikmat manna wassalwa. Allah kurniakan nikmat yang besar, manna salwa, kepada Bani Israel, tetapi perangai mereka adalah tidak bersyukur. Ini kekufuran Bani Israel. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Jangan kita jadi orang kafir seperti ahlul kitab. Apa bentuk kekufuran Bani Israel? Mereka memang bangsa yang tak pandai bersyukur. Allah kurniakan manna, Allah kurniakan salwa bagi membantu perjalanan mereka menuju ke Palestin, tetapi telah datang satu penyakit, mereka rasa bosan kepada nikmat Allah. Itulah penyakit yang sama kepada penduduk yang nak bermusafir ke Palestin, tetapi penduduk Sabak, 10 kabilah ini sudah tidak bersyukur pada Allah atas nikmat. Setiap kali mereka berjalan 5 km, 10 km ada RNR, 5 km, 10 km ada RNR. Dah bukan RNR yang cikai, bukan RNR yang tak ada kemudahan. Allah sebut qura, bandar, yang mana anda boleh bermalam di situ. Kata Buya Hamka rahimahullah, beliau berkata dulu sebelum zaman Nabi Sulaiman, orang nak bermula bermusafir daripada Yaman ni, mereka tak tahu nak bermalam kat mana ni, tengok nasib lah. Kita nak makan mana, tengok nasib lah. Kalau ada oasis, kalau ada perkampungan badui yang ada lembah air, orang mengembala kambing, nasib baiklah. Tetapi mereka tak tahu ada ke tidak di mana, ya, tak tahu ada di mana. Tetapi bila Allah berikan khilafah kepada Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, Allah berikan barakah hasil daripada pemerintahan yang berdasarkan Taurat, berdasarkan kitab suci yang Allah Ta'ala turunkan kepada Musa. Kerana kamu berpegang teguh kepada kitab suci Taurat, kerana kamu berpegang teguh kepada ajaran Nabi Sulaiman, Allah berikan, ya, barakah daripada langit dan bumi. Dan di antara bentuk keberkatan berkenaan adalah Allah jadikan RNR tu bertaburan dengan kemudahan-kemudahannya. Jadi orang tak rasa susah untuk bermusafir 1000 km menuju ke Palestin daripada Yaman, ataupun daripada Palestin menuju ke Yaman. Nabi Sulaiman alaihi salam memang ada angin. Nabi Sulaiman bila nak bermusafir daripada Palestin ke Yaman, ataupun daripada Yaman kembali ke Palestin, memang ada angin. Tetapi untuk rakyat jelata, mereka tak ada angin untuk terbang. Kalau Nabi Sulaiman perjalanan 1 bulan jadi separuh hari. Tetapi bagi penduduk rakyat jelata, mereka nak bermusafir bagaimana? Mereka bukan ada kelebihan Nabi Sulaiman yang boleh berkendaraankan angin. Lalu Allah Ta'ala sebut, siru fiha, waktu malam yang jarang orang bermusafir kerana ketakutan kena ambush, kena ceroboh. Tiba-tiba bagi penduduk Sabak, sila bermusafir pada waktu malam. Allah Ta'ala jadikan mereka boleh bermusafir pada waktu malam.
Sebab apa? Allah berikan keamanan. Berjalan sikit ada RNR, jalan sikit ada RNR. Wa qaddarna fiha as-sayr. Allah beri kemudahan. Tetapi telah datang kepada mereka, kata Buya Hamka, perasaan bosan. Perasaan bosan itu sampai ke satu tahap. Contoh ya, RNR anda lalu ni, nama RNR tu adalah RNR salah satu daripada kabilah di Yaman ni, namanya Azadi. RNR tu RNR kabilah Azadi. Anda rasa benci pada kabilah tu. Anda tak suka dengan kelebihan yang ada pada diorang. Sedangkan anda daripada Aus ataupun Khazraj. Untuk makluman anda, Aus Khazraj ini daripada Sabah. Ini kata Ibnu Ashur rahimahullah dan para ulama yang mengkaji sejarah. Anda Aus, anda Khazraj. Anda nak memulakan perjalanan ke Palestin. Anda lalu RNR yang pertama, kabilah yang ada di situ adalah kabilah Azad. Anda tak suka dengan kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada Azad. Sebab mereka ni contoh je lah, handsome belaka. Anda tak suka. Anda mula ada perasaan cemburu. Anda pun meneruskan perjalanan. Pergi ke RNR yang kedua. Katakan RNR ini, nama RNR itu adalah RNR Kindah. Satu bani lagi daripada bani-bani Arab. Bani Kindah. Anda tak suka dengan kebijaksanaan diorang buat seni ukir pada RNR berkenaan. Bandar yang anda berhenti itu penuh dengan ukiran-ukiran cantik. Anda tak suka. Setiap hentian anda sampai, anda ada penyakit, aku tak sukalah dekat depo ni. Aku nak Aus dan Khazraj sahaja. Aku nak Aus sahaja. Aku nak Khazraj sahaja. Aku tak nak mereka ada kelebihan. Sedangkan anda terlupa satu perkara yang lebih besar. Allah telah permudahkan perjalanan anda. Ada masalah minyak, anda boleh berhenti dekat stesen minyak ni. Anak anda menangis, anda boleh berhenti dekat RNR ni untuk tenangkan. Anda mengantuk, anda boleh berhenti dekat RNR berkenaan. Sepatutnya bersyukur pada Allah. Tetapi penyakit hati itu muncul. Di mana anda merasakan anda lebih baik daripada kabilah Judam. Anda lebih baik daripada kabilah Rakham. Anda lebih baik daripada kabilah Tihamah. Anda lebih baik daripada kabilah Khuza'ah. Ada 10 kabilah pada penduduk Sabak. Yang membentuk kerajaan Sabak ni 10 kabilah. Tetapi masing-masing sudah rasa mereka lebih baik. Mereka tidak lagi bersyukur. Lalu mereka zalim pada diri mereka. Faja'alnahum ahadis. Mereka saling berperang antara satu sama lain. Wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Lalu Allah Ta'ala pecah belahkan mereka. Sehingga kata Abul A'la Al-Maududi rahimahullah, masing-masing bawa diri masing-masing. Lari daripada Sabak. Lari pada selatan Yaman. Banu Ghassan pergi ke Jordan dan Syria. Aus dan Khazraj pergi ke Yathrib. Khuza'ah pergi ke Tihamah berdekatan dengan Jeddah. Azadi pergi ke Oman. Bani Lakham, Bani Judam, Bani Kindah. Masing-masing bawa diri masing-masing. Jadi saya simpulkan, koyak, kalau kita terjemahkan koyak, Allah Ta'ala mengoyak, rabakkan empire Sabak. Ia berlaku dalam bentuk mereka meninggalkan tanah air mereka kerana kebencian yang berlaku sesama mereka. Sesama mereka berlaku perpecahan, tidak ada lagi kesatuan dan tidak ada lagi keinginan nak duduk bersama. Lalu bila kita doa begitu, kita mengharapkan begitu. Ya, menerusi hashtag yang kita lakukan kepada negara Yahudi Zionis berkenaan, ya, koyak Israel itu, ya, koyak Zionis itu, mudah-mudahan Allah tunaikan permintaan kita supaya Allah jadikan mereka tak boleh duduk bersama. Sesama mereka tu ada kabilah mereka, ada puak mereka, sehingga bila mereka tak boleh duduk bersama, mereka keluar. Dan keluar beramai-ramai meninggalkan kediaman, keluar beramai-ramai kerana ketakutan kepada musuh yang nak datang, keluar meninggalkan tembok-tembok pertahanan. Itu bukan perkara yang tidak mendapat liputan daripada Al-Quran. Silalah baca suratul Hasyar, kerana suratul Hasyar ada memaparkan Yahudi Bani Nadir keluar beramai-ramai. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu menyangka mereka bersatu padu, padahal hati mereka telah berpecah belah. Allah telah koyak rabakkan mereka. Jadi mudah-mudahan hashtag kita koyak Israel ini ataupun koyak Zionis ini, kita dapat makna yang lebih baik daripada sekadar makna yang kita letakkan supaya depa terasa, supaya kita punya serangan itu menyebabkan mereka rasa rimas, mereka tak boleh duduk, mentally mereka tertekan.
Lalu hari ini, pada tengah hari ini, kita bawa makna yang kedua. Ya, supaya Allah benar-benar koyak rabakkan Empire Zionis yang sedang bertapak di negara Palestin ini, sebagaimana Allah koyak rabakkan Parsi. Untuk makluman semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa tahun Hudaibiyah, lebih kurang tahun 7 Hijrah, antara 6 hingga 7 Hijrah, Rasulullah menulis surat kepada pemerintah-pemerintah besar dunia. Antara yang Nabi tuliskan surat adalah kepada pemerintah Kisra Parsi. Tetapi pemerintah Kisra Parsi lah yang paling radikal dan agresif kepada surat Nabi. Pemerintah lain tidak sampai koyak, dia koyak surat Nabi. Lalu Nabi SAW telah bersabda, mazzaqallahu mulkahu, semoga Allah koyak rabakkan kerajaan Parsi. Ini adalah doa Nabi bila Nabi mendapat berita surat baginda telah dikoyak rabakkan oleh pemerintah Parsi. 7 Hijrah, Nabi mendoakan. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 7 tahun selepas itu, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, sebelum menawan Baitul Maqdis, membuka Palestin dan Masjid Al-Aqsa, beliau telah menjadikan Parsi koyak. Beliau telah mengutarakan apa yang Nabi kata Empire Parsi akan koyak, iaitulah satu persatu kerajaan negeri yang ada dalam Empire Parsi telah menyerah diri kepada Khalifah Umar selepas The Battle of Qadisiyah, perang yang sangat besar yang telah melorong kepada satu persatu don dan parlimen Parsi menyerah diri kepada Khulafa Ar-Rashidin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Wallahu alam, mudah-mudahan ada makna yang baru kepada koyak yang dapat kita imarahkan lagi di media sosial kita menyerang puak-puak sana, IDF dan seumpama dengannya, dan semoga Allah beri kekuatan kepada saudara-saudara kita seakidah seperjuangan di bumi Gaza dan di bumi Masjid Al-Aqsa, di bumi Palestin. Allahumma ansurhum ala a'daihim wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pada yang menonton di IG, ya, hampir 88 orang ni. Ada yang request nak berduet dengan saya pun ada ni. Jadi jumpa lagi di sesi yang akan datang. Wallahu alam.